Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bercuti umum hari ini. Okay, kita berada pada penghujung tahun dan hari ini adalah 25 Disember dan juga ianya adalah hari Christmas. Selamat menyambut hari Christmas kepada anda yang terlibat, kepada sahabat-sahabat yang mungkin menyambut Christmas hari ini. Selamat menyambut Christmas bersama dengan keluarga tercinta. Dan kepada yang lain, bagi anda yang mungkin hari ini ada peluang, inilah harinya dapat untuk nak bercuti. So kita nak manfaatkan masa kita. Dan pagi ni macam biasa seperti rutin kita setiap hari, saya dan juga bersama-sama dengan tim Momentum, kita tidak melepaskan masa yang ada ini, yang saya anggap satu masa keemasan sebenarnya, untuk kita teruskan share apakah benda-benda yang kita boleh dapatkan pagi-pagi macam ni. Siapa kat sini dah ready untuk sarapan minda Momentum pagi ni? Cepat, saya nak tengok. Berapa ramai kat sini dah ready? Komen kat situ, ready. Okay. Salah satu benda yang saya nampak, orang-orang yang berjaya, orang yang ke arah kejayaan, 90% mereka berjaya ni datangnya daripada bersedia. Dia ready nak berjaya. Kan? So sama juga pagi ni saya nak cakap tentang bayangan kejayaan. Kenapa saya cakap bayangan kejayaan? Ada beberapa poin sebenarnya yang saya nak kaitkan pagi ni. Dan bila saya suka pagi-pagi, alhamdulillah pagi biasa lepas solat subuh saya akan baca ratib al-atas. Lepas tu memang akan komplitkan dulu selawat insya-Allah. Kemudian saya akan membaca ataupun tengok video-video yang akan memberikan, saya cari benda-benda yang boleh memberikan kita rasa syukur. Pertama tu rasa syukur. Nombor dua, kita nak dapatkan benda-benda yang ingatkan balik apa yang kita dah buat. Kan, apa yang kita dah buat betul, kita nak betulkan lagi, jadikan dia lebih baik. Apa benda yang silap, nak kurangkan dia. Korang ni faham ke faham ni? Dah share ke belum ni? Hello? So pagi-pagi ni saya nak anda ready dulu dengan sarapan minda. Okay, anda jangan pagi-pagi ni, macam saya cakap tadi saya fokus pada syukur. Nombor dua, tengok apa yang betul, apa yang silap. Nombor tiga adalah saya nak cakap tadi adalah kita nak fokus kepada solution. Kita nak fokus kepada kita panggil penyelesaian. Memanglah tiap-tiap hari hidup kita penuh dengan masalah. Kan? Kalau kita tak berniaga pun, you all tak berniaga pun, korang ingat korang tak ada masalah. Cerita. Tolong saya nak tanya satu soalan cepu emas juga kepada anda semua. Saya nak tanya betul-betul. Ada tak hari yang korang hidup dan hari tu adalah tak ada masalah? Cerita sikit kat saya. Bagi tahu saya, ada tak? Ada tak saat yang korang adalah hidup pada hari tu dan hari tu langsung tak ada masalah? Nak sarapan, ada. Nak tengok cerita apa yang seronok nak ditonton, Netflix ke Astro, buka TV, ada. Okay, anak-anak langsung tak ada yang meragam. Orang rumah ke, suami ke, tak ada yang merajuk, tak ada yang mengomen. Cuba bagi tahu saya, ada ke hari yang macam tu? Wujudkah hari macam tu dalam hidup kita? Cerita. Dan share kerana Allah. Terima kasih banyak. You all boleh faham ke faham ni? Okay. Hello. Okay. Faham atau faham tu? Dan saya nak cakap topik, saya nak masuk terus kepada topik kita. Kan? Dan sekejap lagi saya nak masuk terus pada topik. Tapi saya nak cakap, masalah ni adalah satu benda yang setiap hari yang kita akan berdepan. Setiap hari benda yang kita nak kena absorb, kena terima. Kan? Kita bukannya nak elak masalah. Okay? Kita tidak boleh mengelak masalah. Tetapi bagaimana kalau masalah ni datang, kita boleh menguruskan masalah tu tadi. Kita boleh dapatkan jalan penyelesaian dia. Ini yang saya nak cakap. So, normal lah kita ada masalah. Apatah lagi kita ni yang, kan? Kita yang pergi cari ataupun kita yang nak berniaga. Memang datang lagi lah, banyak lah masalah-masalah wujud kat situ. Okay? So, saya nak anda tolong fokus, 30 minit ni penting.
Okay, 30 minit ni penting. Kadang-kadang kepala otak kita ni terlalu banyak sangat benda, terlalu banyak sangat masalah, menyebabkan apa yang berlaku adalah kita dah tak nampak dah benda penyelesaian. Sebab macam ni tu, apa saya belajar adalah what you focus, okay, apa yang anda fokus akan berkembang. Kalau Mak Saleh kata, what you focus will expand. Apa yang kita fokus ni, dia akan berkembang. Boleh faham tak maksud saya ni? Contoh, kalau contoh kita fokus hari tu adalah masalah je. So, masalah tu dia akan datang banyak lagi masalah. Benar tak macam tu? Macam anda bangun pagi, kelang kabut, tiba-tiba kereta susah nak start lah, barang tertinggal. Saya pernah keluar, selipar kanan lain, selipar kiri lain. Salah weh, main sarung je nak cepat. And tiba-tiba bila berjalan, pergi ke sampai traffic light, park jam. Sampai kat sini, park jam. Okay. Oh, nampaknya saya kena beralih tempat nampaknya. So, dia jam kat sana sini lah. Sebab saya sebenarnya, kita tengah ada projek sikit kat sini. Bukan projek apalah kan. Nampak tu kolam saya tengah buat apa nama, servis. Okay. Okay. So, saya akan berpindah ke sebelah sana. Jadi, pada saya macam ni, apa benda dalam hidup kita ni, kita nak fokuskan kepada apakah sebenarnya penyelesaian yang kita nak capai. Kita jangan sibuk kepada fokus masalah, sebab dia akan menarik ramai geng-geng masalah. Kan? So, macam tadi saya katakan, macam anda jalan, tiba-tiba kan anda jalan, lampu isyarat tiba-tiba semua jadi merah. Kan? Tiba-tiba, minyak pula habis. Saya tak tahu you all pernah ngerti tak? Lupa pula. Jangan ni tak boleh nak kat sangat ni. Kita rentak kan, hilang. Okay. So, masa tu lampu isyarat pun tiba-tiba semua merah. Semua benda yang anda nampak, semua hari tu adalah benda yang tak menjadi dan anda rasa macam sangat bengang. Sebab kita kelang kabut dan kita terlalu banyak sangat masalah. Okay, terima kasih pada yang masih lagi stay. So, kita pindah belah garden pula. Harap-harap cuaca kat sini okey. Okey, yes. Ni garden yang rumah saya lah ni. Okey, baik. So, tapi kalau kita fokus kepada penyelesaian, kita akan dapat jalan dia. Sebab tu saya nak cakap apa kat sini pagi ni. Topik yang saya nak cakap adalah kejayaan dimulakan dengan sangkaan atau apa yang kita bayangkan. Saya ulang balik. Kejayaan itu bermula dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang kita sangkakan. Boleh faham ni? Kejayaan bermula macam tu. Dia selari dengan satu ayat yang saya baca pagi ni. Okay. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku, ataupun aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Boleh faham tak ni? So, salah satu benda dalam ayat ni dia cakap adalah kita ni kena bersangka baik, husnuzon kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni, kepala otak kita ni berkecamuk dengan banyak sangat masalah. And most of the time kadang-kadang kita macam menyalahkan takdir. Kenapa orang lain boleh, aku tak boleh? Memang aku ni ditakdirkan gagal agaknya. Sehingga menjadikan kita ni adalah dengan bisikan syaitanir rajim lagi, menyebabkan kita rasa macam memanglah Allah Ta'ala ni memang tak sayang aku. Aku ni dibezakan. Padahal kita tak tahu pun sebenarnya kenapa kita tak capai tu adalah kerana mungkin disebabkan requirement kita belum menepati, kita belum layak nak dapat. Orang yang dapat mungkin dia dah lalu ujian, dia dah lalu kesusahan tu. Sebab tu kita nak kena tukar. Salah satu benda yang saya belajar beberapa tahun ini adalah bersangka baik. So setiap pagi, sebab tu saya kata tadi, fokus saya adalah syukuri apa yang telah berlaku semalam, kemarin, minggu ni. Macam hari ni kan, hari Jumaat adalah hari yang saya akan hantar report kepada mentor saya. That's why penting juga nak update report. Tapi saya tahu ramai di kalangan you all yang berniaga, tidak ada guru, tidak ada mentor.
Tambah pula sangkaan bangsa kita ni menyangka, oh, kelas-kelas kena bayar ni tak baik. Ilmu tu kan percuma. Ilmu percuma, apa dia charge untuk kelas, kena bayar untuk kelas. Tuan-tuan, saya setuju. Ilmu memang percuma. Ilmu percuma. Tak payah pergi mana-mana kelas. Buka je lah Google, buka buku. Cuba tengok kalau jumpa jawapan. Kalau tak jumpa, saya tak tahu. Saya tak tahu lah you all boleh ke jumpa jawapan hanya gunakan Google atau hanya gunakan buku. Kan? Yes, memang. Memang ilmu itu percuma. Tak boleh di-charge. Tapi kalau anda perasan, mana-mana, macam contoh kita berguru dengan lecturer pensyarah. Dengan cikgu kita. Dengan guru mengaji kita. Sebenarnya tuan-tuan, you all ni salah sangka. Sangkaan you ni sebenarnya meleset. Kita tuan-tuan selama ni kita bayar kepada guru pada sekolah. Mana-mana semua kena bayar. Takkan kita nak pergi sekolah kan cikgu. Berapa yuran tahun ni? Oh yuran tahun ni berapa gerbang gerbuk 1,000 lebih. Apa ni cikgu, ilmu tu kan free. Apa nak kena charge? Kalau berani pergilah cakap macam tu. Pergi cakap macam tu. Kalau tak kena lepuk pun mungkin kena baling botol kat sekolah tu. Sebenarnya tuan-tuan, dengar sini. Kita membayar bukan untuk ilmu. No. Saya setuju. Ilmu tu free. Saya setuju ilmu tu percuma. Pergi je lah kat Google kalau anda cari contoh pemasaran online. Anda mungkin jumpa 2 juta jawapan. Anda mungkin kena ikutlah 2 juta cara tu sampai anda jadi jutawan. 2 juta cara 2 juta cara. InsyaAllah. Okey. Sebenarnya kita bukan bayar untuk ilmu. Sebenarnya kita membayar untuk pengalaman. Kita bayar untuk pengalaman. Kita bayar untuk kemahiran. Sebab tu setiap orang dia punya charge, jumlah charge-nya adalah berbeza. Ada kalau anda tengok mana, contoh macam kita, gaji kita. Contoh kan, kita adalah nak pergi minta kerja. Majikan akan tanya apa pengalaman, berapa tahun, dah berapa lama kerja, berapa lama handle the project. So dia akan tanya, lebih berpengalaman, lebih dibayar mahal. Takkan pula bos kita nak cakap, kau dulu belajar kan percuma, tak payah bayar. Kan? Kau dulu kan dah pergi sekolah pun cikgu kau ajar percuma. Kenapa kau nak charge pula nak kerja dengan aku? Patutnya kau kerja, kau kenalah, kau tak payahlah kena bayar, free dah lah. Macam takkan macam tu pula. Kita bekerja nak dibayar. Tapi seorang guru, seorang coach, seorang trainer yang menyebarkan ilmu, kan? Yang menyebarkan ilmu, kita cakap tak payah bayar. Ni masalah sangkaan kita ni. Sebab tu, challenge bangsa kita adalah susah untuk nak berjaya. Sangat mencabar. Ada kawan-kawan nak berjaya, didengkinya pula. Disabotagenya pula. Kadang-kadang disihirnya pula. Na'udzubillah. Kita tak nak berlaku macam tu tuan-tuan. So saya nak cakap, bagaimana cara untuk kita nak start belajar untuk membayangkan perkara yang baik-baik. Okay. Apakah cara? Siapa yang kat sini nak tahu? Apakah, kalau boleh saya kongsikan 3 cara lah. Okay. Sebab otak kita ni tuan-tuan, dia power. Kepala otak kita ni power. Dan saya nak ajar anda menggunakan kepoweran yang Allah Ta'ala dah beri kepada kita. Terima kasih pada yang share kepada kawan-kawan. Terima kasih pada yang tag kawan-kawan dia. Thank you very much. Saya hargai anda. Okay. Sebab tolong ajak kawan-kawan tonton bersama, belajar bersama-sama. Okay, so saya nak ajak anda bagaimana supaya kepala otak kita ni boleh imagine benda yang baik supaya dia tidak berserabut, fikir yang negatif je manjang. So apa yang datang pun negatif. Serius. Perasan tak macam ni? Kadang-kadang bila saya nak bagi satu contoh betapa powernya sebab Allah Ta'ala ni bersama dengan sangkaan hamba dia. Boleh kita cakap juga apa yang kita sangka, apa yang kita bayang ni juga adalah sebenarnya doa. Dalam Islam kan the way of life. Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup. So segala benda pun adalah Islam mengajar kita menjadikan Islam itu sebagai satu cara hidup kita. So apa yang kita bayangkan, doa pun dalam Islam, doa bukan semestinya kena angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan. Tidak. Apa yang kita terdetik dalam hati,
Apa yang kita cakap, apa yang kita berdoa, apatah lagi apa yang kita lakukan, kita bertindak, dia menjadi doa. Cuba anda bayangkan macam ni. Saya nak ni lah, nanti anda mungkin boleh feedback besok ke lusa lah kan. Kalau sekarang ni anda tidak ada masalah, katalah sekarang ni anda berjaya capai 1 juta pertama anda. Tolong bayangkan. Bayangkan benda ni. Okay, saya nak minta bantuan anda, tolong bayangkan. Hari ni tiba-tiba anda buka je akaun syarikat anda, Maybank to you ke, CIMB ke, apa internet banking sekalipun lah. Anda buka dan anda nampak angka dia 1,000,000,000. You buka kat situ, ada 1 juta ringgit. Apa perasaan dia? Apa perasaan dia? Mestilah best kan, seronok. Okey. Katalah contoh, dengan 1 juta ringgit ni anda tak ada isu, tak ada masalah untuk nak beli kereta apa yang you nak. Cuba bayangkan, apakah kereta yang you nak sangat miliki? Sama ada untuk you all ke, untuk family ke, pasangan ke, terpulang. Kalaulah saya tanya, apa kereta yang you nak beli? Apakah brand dia? Apakah model kereta tu? Apa brand? Apa model kereta yang anda paling you all nak? Cuba bagi tahu saya. Okay? Cuba bagi tahu. Cuba bagi tahu apa? Kan? Okay, apa yang berlaku tahu? Apa yang berlaku adalah kadang-kadang bila kita bayangkan, saya banyak kali lah berlaku dalam hidup saya dulu. Bila saya bayangkan kan benda tu, apa yang saya nak, apa yang saya nak capai. Bila saya bayangkan je, kejap lagi jalan kat traffic light jumpa. Nak parking, pap, jumpa. Nak balik rumah, pap, jumpa brand kereta tu. Nak pergi sana sini, pap, terjumpa. Nampak ke nampak? The power of kita punya minda ni dah adalah macam ibarat apa yang kita bayangkan, benda yang baik, dia akan memudahkan kita jumpa benda tu. Perasan ke perasaan ni? Okay? So, maksudnya apa saya nak cakap adalah, minda kita ni adalah terlalu power, babe. Dengan izin Allah. Dengan atas kekuasaan Allah SWT, minda kita jadi power sebab apa yang kita bayangkan, kita boleh capai benda tu. Even kepala otak kita punya macam ni, contoh. Saya nak anda, okay dah dah ada. Okay, kan dah share dah apa kita anda nak. Saya doakan mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan kebaikan yang you buat, dengan usaha anda yang bersungguh, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan you all nak capai benda tu. InsyaAllah. Okay. Satu lagi macam ni tau. Kalau saya nak cari contoh saya nak cari gambar ataupun video, katalah saya nak cari gambar ataupun video daging salai masak lemak. So saya perlukan masa jap. Saya nak kena buka handphone, saya perlu search. Kalau internet slow, lambatlah dia. Tapi kalau internet laju, maka lajulah benda tu saya boleh terima. Tapi ambil masa. Tapi saya nak anda bayangkan sekarang, dalam kepala otak anda sekarang, saya nak anda bayangkan daging salai masak lemak, anda sedang makan dengan nasi panas-panas dan anda sedang masukkan dalam mulut anda dan you all tengah kunyah benda tu. Uish. Bayangkan betapa dahsyatnya mind kita. Kita boleh bayangkan benda tu dan air liur tu dah mula macam terasa nak merembes. Kan? Rasa nak merembes, rasa macam nak macam rasalah daging tu ada dalam mulut aku ni . Macam tengah kunyah, siap korek ada melekat pula. Alah, jadi tak gigi . Nampak? The power of mind, benda yang kita fikir, dia boleh datang dalam masa beberapa nanosecond je. Tak payah pun macam komputer, nak kena carilah, nak kena godeh dululah. Macam lambat, tetapi minda kita, mind kita terlalu cepat. Boleh faham ni? Hello? Faham atau faham tu? Jelas atau jelas? Jadi, apa saya nak cakap macam ni? Macam mana kita nak memastikan supaya kepala otak kita ni boleh fikirkan dan bayangkan benda-benda yang positif? Macam mana supaya boleh, kan, benda otak kita ni fikir yang positif. Dia tidak fikir benda negatif. Kalau tidak, dia akan balik semula. Fikir benda yang tak elok lah, nanti bisnes tak jadi macam mana. Dan kita cuba menyalahkan ekonomi. Alah, sekarang ni COVID, mana boleh.
Sebab itulah orang tak beli produk kita. Sebab sekarang COVID. Kita cuba justify, kita cuba mereka-reka alasan dengan harapan dapat menenangkan hati kita yang sale tak tinggi. Dan kita tak payahlah nak berusaha terlampau rajin sangat. Itu masalahnya. So saya nak cakap, macam mana nak memastikan apa yang kita fikir positif. Apa yang kita fikir ni akan menarik benda-benda husnuzon, sangka baik kepada Allah SWT. Yang pertama, saya nak nombor satu adalah betulkan niat kita. Okay, betulkan niat. Aku nak berniaga ni, aku nak berbisnes ni untuk aku bantu diri aku, bantu keluarga aku, bantu orang sekeliling aku, bantu. Bukan hanya fikir diri sendiri, bukan hanya fikir anak beranak kita je nak senang. Kita bertanggungjawab pada orang sekeliling kita, tuan-tuan. Keluarga yang besar, tim kita, masyarakat kita. Kita perlukan, hati kita ni perlu kita niatkan, aku nak bisnes, nak bantu orang. Lebih ramai yang kita nak bantu. Contoh macam saya dan tim Momentum kita bincang, tim, insyaAllah tahun ni kita dah bantu lebih 50,000. Rasa dah lebih 100,000 pun. Termasuk kelas-kelas yang percuma ke, yang berbayar RM1-nya, yang berbayar RM10-nya. Kan? Sebab kita company swasta. Kita bukan company yang dapat geran kerajaan ke atau bantuan mana-mana pihak. Jadi kita perlukan duit untuk beroperasi. Dan kita berikan juga, bila capai keuntungan, kita buat kelas percuma. Nak bantu ramai orang yang tidak berduit. Okay. Nombor dua, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Nombor satu tadi kita betulkan niat. Nombor dua, dengar sini ni lah. Ramai yang kadang-kadang dengar live kejap cabut. Dengar live kejap cabut. And then lepas tu hidup dia kelang kabut, huru hara, tak jumpa jalan. And then nanti salahkan Allah Ta'ala. Tak naklah macam tu. Okay, nombor dua adalah bersihkan hati kita. Setiap hari, tuan-tuan, hati ni perlu dibersihkan. Kadang-kadang kita melihat orang lain yang berjaya, kita sakit hati. Terlintas kadang-kadang dalam hati kita, bila lah dia nak jatuh. Hopefully lah kan satu hari nanti drop lah dia. Jatuh tergulik lah dia. And itu kalau kita yang dalam hati saja. Okey lah lagi. Ini kalau siap bertindak lagi, hantarlah apa-apa benda, sabotaj, dengki atau buka Facebook profile. Ramai macam tu saya tahu. Buka Facebook profile, fake profile. Pergi kat orang tu punya page ke apa, cuba jatuhkan semangat dia. Cuba viralkan, cuba burukkan orang. Na'udzubillah, jangan lakukan benda tu, tuan-tuan. Setiap benda yang kita bagi pada orang, what you give, you get back. The more you give, the more you get. Sama ada positif ataupun negatif. Kalau nak bagi, beri yang positif. Doakan orang. Selagi kita tak boleh nak didik hati kita melihat kejayaan orang dan kita berlapang dada melihat kejayaan orang tu tadi, selagi tu kita tak boleh nak berjaya. So pastikan diri kita melihat orang berjaya. Memang kita rasa macam cemburu. Normal, tuan-tuan, cemburu. Cemburu dia dapat benda ni. Tapi kita jadikan tak apa. Aku buktikan aku pun boleh capai benda ni. Aku mesti buat. Aku mesti tanya dia apakah tindakan dia. Boleh faham tak tu? Itu yang kedua. Nombor tiga, nak memupuk kepala otak kita sentiasa tengok benda yang baik, positif. Nombor tiga, kita kena melihat apa gambar-gambar dream kita, impian yang kita nak capai. Contoh kita nak rumah, kita dah start tengok gambar-gambar rumah yang kita nak. You nak laman rumah yang cantik macam ni, kita orang punya simple je lah. Okay, ni yang wife saya lah yang mengaturkan semua benda. Okay, kita nak laman yang kita boleh lepak-lepak, kita boleh duduk-duduk. Pun anda dah start ada gambaran dia, gambar, tengok setiap hari. Supaya akan anda nampak, aku boleh capai macam ni. Anda nak kereta apa? Ambil lah gambar, tampalkan dia. Ni masa yang terbaik dah hujung tahun ni, tampal, buat namanya dream board. Tampalkan, ambil ke, print ke, letak kat mana-mana cardboard ke mana, tampalkan dan lihat setiap hari. InsyaAllah gelombang kepala otak kita ni akan jadi lebih dibetulkan lagi. Aku nak capai benda ni, aku nak capai macam ni, aku kena bertindak macam ni, aku kena usaha macam ni.
Faham atau faham ni? Itu cara bagaimana supaya setiap hari hidup kita tidak ada masalah ataupun isu untuk membayangkan benda-benda yang baik. Tapi kalau anda gagal membayangkan benda yang baik, sampai bila pun takkan capai. Okay? Apa benda pun kita mulakan dulu dengan dengan benda yang baik-baik, benda yang positif, insya-Allah. Okey, dan saya juga nak bagi tahu, nak maklumkan, semalam kita ada lebih kurang dah lebih 1000 lebih tak silap saya yang mendaftar untuk kelas kita. Ini adalah sambungan yang hari itu juga. Tapi kelas ni berbeza kali ni sebab Tok Tun Najib bakal dihentikan. Saya nak kata hari Selasa depan Tok Tun Najib tu dah last. So kita gantikan dengan kelas percuma yang bulanan pula lepas ni. Namanya adalah Onlinekan Bisnes Anda yang kita akan buat pada hari Sabtu 2 Januari nanti. Okey, 2 Januari Sabtu lah kan? Kalau tidak silap saya lah, sekejap saya cek kalender. Dan kita untuk kelas ini kita berikan secara percuma. Yes. Okay, kita berikan kepada anda secara percuma, yang mana you all akan belajar apakah step by step untuk kuasai Facebook. Dan bagaimana dengan kita menguasai Facebook ni, kita boleh menguasai pelanggan. Kalau ikutkan kelas ni, nilai dia serius saya cakap tuan-tuan, kita ajar advance RM499. Tetapi untuk sekali ini kami sponsor untuk anda join kelas ni secara percuma. Dan kami juga tengah structurekan macam mana untuk pastikan you all boleh join pula the next kelas RPM tu nanti. Pun sama, ditaja, tak payah nak bayar, pun percuma. Kalau nak lah kan, tak nak tak apa, nak macam mana boleh paksa kan. Okey. Jadi saya nak cakap kat sini, jangan lepaskan peluang ni. Jangan lepaskan peluang ni untuk dapatkan jalan, untuk dapatkan solution. Macam mana you all boleh kembangkan lagi bisnes yang sedia ada ni, yang mungkin sedang tengah stuck, mungkin tengah struggle. So pergi sekarang ke website kita, iaitu naktarikpelanggan.com. Okay, naktarikpelanggan.com. Onlinekan bisnes anda pada 2 Januari 2021. Ni sempena tahun baru. So kita dah tak ada Tok Tun Najib. Minggu depan hari Selasa adalah yang terakhir. Tidak ada lagi dah lepas ini Tok Tun Najib. Kita adakan mungkin secara bulanan sahaja, iaitu kelas Onlinekan bisnes anda dengan topik yang terbaru, updated benda-benda tentang marketing 2021. Jadi saya harap anda boleh join benda ni. Dan kita beri percuma, tak ada bayaran apa-apa pun tuan-tuan. Boleh faham tu? So, beritahu kawan-kawan anda, sampaikan dia ini ada kelas baru, Onlinekan bisnes anda. Pergi daftar cepat di naktarikpelanggan.com, insya-Allah. Okey, itu saja. Saya harap anda dapat bayangkan. Lepas ni duduk-duduk bayangkan apa yang aku boleh capai. Ya Allah, bayangkan hari ini. Mulakan hari anda dengan, hari ini ya Allah, aku bayangkan hari ini aku dapat bantu 30 orang, alhamdulillah. Dan still aku, alhamdulillah, hari ni aku capai RM3,000 hari ni. Bayangkan benda tu. Bayangkan benda yang baik tu dah berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah you akan tengok result dia sangat wow, sangat superb and sangat dahsyat, insyaAllah. Terima kasih, itu saja. Terima kasih meluangkan masa 30 minit dengan saya pagi ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye.